Tahukah anda, nasi putih sebenarnya tidak memberi kesan dalam penambahan berat badan seseorang jika kita mengambilnya dalam kadar yang disyorkan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana tak jemu-jemu untuk menemani kami untuk siaran 12 tengah hari anda. Hari ini 22 Mac 2020. Cantik tari hari ini kan. Kami harapkan cantiknya tari hari ini secantik apa saja yang anda lakukan dilancarkan, dipermudahkan insya-Allah. Hari ini saya dan juga si cantik jelita Fiza Sajahan. Saya bukan cakap tentang tari tu, awak puji saya pula. Saya baru nak puji awak. Rasa cantik, manis. Saya suka dengan penampilan terbaru daripada Fatin ni. Dan kalau kita cakap tentang apa yang kita lakukan kan Fatin ni, pasti setiap daripada kita ni ada pelbagai perkara yang nak dilakukan. Betul. Apatah lagi semalam merupakan hari pertama ataupun sesi persekolahan bagi anak-anak yang masuk ke tahun 1 kan. Kalau semalam kita dah kongsikan juga antara pelbagai gelagat dan juga ragam. Dan saya tengok dalam grup pun macam-macam lagi yang dikongsikan di antara ragam-ragam anak-anak kita ni lah. Jadi kita harapkan ibu-ibu yang bercuti sepanjang minggu ni kan untuk menguruskan anak-anak juga dapat melalui sesi persekolahan yang baru dengan sebaik mungkin. Betul, insya-Allah. Dan pastinya hari ini kan Fiza banyak perkongsian yang kita nak kongsikan, tapi kita simpan dulu kejap lagi. Sebab pastinya kita akan kongsikan juga antara apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Saya pasti anda semua pun mungkin ada dalam kalangan kita yang telah pun mengetahui yang tragedi berkenaan dengan satu pesawat China Eastern Airlines dengan 132 orang di dalamnya terhempas di pergunungan di selatan China ketika dalam penerbangan dari bandar Kunming ke Guangzhou. Ini yang kita petik daripada sumber BH Online yang mana 132 mangsa merupakan terdiri daripada 123 penumpang dan 9 anak kapal. Dan pada awalnya tiada maklumat mengenai punca nahas itu, iaitu ia merupakan pesawat 737-800 berusia 6 tahun. Ini menurut sumber daripada Flight Radar. Dan menurut CAAC juga pesawat itu terputus hubungan di atas bandar Wuzhou dan media kerajaan mengatakan bahawa pada asalnya Fatin terdapat 133 orang di dalam pesawat itu. Dan kalau kita lihat juga penerbangan itu berlepas dari bandar barat daya Kunming pada jam 1:11 tengah hari waktu tempatan China dan sepatutnya ia sampai pada jam 3.05 petang di Guangzhou waktu tempatan. Tetapi pengesanan penerbangan tersebut tamat pada jam 2.22 petang waktu tempatan dan sehingga kini masih lagi mangsa masih lagi belum ditemui. Belum ditemui dan kita harapkan segala usaha-usaha menyelamat dari pihak berkuasa dipermudahkanlah. Kalau kita tengok banyak daripada pihak berkuasa seramai 40 truk bomba dikejarkan ke lokasi kejadian dan juga 500 anggota bagi proses memadamkan kebakaran pesawat berkenaan. Baik itu berkenaan di pesawat di China. Okey. Dan kita nak kongsikan sesuatu juga yang berlaku hari ini sebenarnya. Kalau sebelum ni Hari Seniman disambut pada tanggal 29 Mei, namun ia telah diubah kepada 22 Mac bersempena dengan memperingati tarikh kelahiran seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ya, dan juga signifikan daripada perubahan tarikh sambutan Hari Seniman negara ini, ada lagu adalah untuk memperingati jasa serta sumbangan Allahyarham terhadap industri kreatif negara. Selain itu, turut mengangkatlah karya-karya Allahyarham yang bukan sahaja berjaya melahirkan lebih ramai tokoh, malah memperkenalkan Malaysia di persada antarabangsa, di persada dunia. Ini yang kita kagumkan. Ya, dan kita juga nak ucapkan selamat Hari Seniman Negara kepada semua seniman-seniman di Malaysia. Okey, kita dah kongsikan tentang perkara-perkara yang berlaku di dalam dan juga di luar negara. Dan seperti biasa hari Selasa, pasti ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang sedang menanti apa agaknya menu yang bakal dikongsikan kepada anda. Dan maklumlah minggu ini berbaki 2 minggu lagi kan sebelum kita nak mengetuk
pintu bulan Ramadan. Maksudnya ada juga dalam kalangan ibu bapa ni, selain kita mempertingkatkan amalan dan juga ibadah, tapi dah mula nak sediakan menu untuk anak Senarai bersekolah, apa nak masak semua kan? sahur dan berbuka dan sebagainya. Tetapi kita nak kongsikan kepada anda apa antara menu-menu istimewa yang nak bawakan kepada anda. Tapi sebelum tu Fatin, ya, kita nak bawa anda untuk saksikan pelbagai idea-idea makanan-makanan yang viral, yang tular di TikTok. Apa kata kita saksikan? Silakan. Hai, korang dah pernah try tu belum makan oyster yang viral ni? Okey, disebabkan terlalu banyak sangat FYP lalu pasal oyster ni, iPhone terus pergi Melaka, okey. Okey, untuk cheese harga dia RM2.10. Look at that. Cheese dia banyak, okey. Selain oyster, dia ada juga jual yang lain macam salmon, sotong, kerang. Lepas tu yang ni sos dia, yang tu Thai sauce, yang ni Tabasco. Lepas tu dia ada sos Korea juga. Okey, tengok ni memang tak sabar nak makan. So yang ni yang I beli. Rasa dia confirm sedap. Serius, sedap sampai I pergi beratur kali kedua untuk beli lagi sekali. Look at that. Total I habis dekat sini sahaja RM80 for the oyster, guys. Okay, bye. Nak balik KL. It's like a Polaroid love 사랑촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 난 왜 사랑에 목매는 Aku lapa-lapa-lapa, bukankah tadi baru makan? Jangan, aku dah naik berat badan. Welcome to my paradise. saya kira bukan kami saja yang teruja, tapi pasti anda dalam kalangan penonton pun teruja juga kan. Kawan saya kat sebelah ni dia kata, itu bazar Ramadan dia. Belum lagi dek lambat lagi bazar Ramadan 2 minggu lagi. Itu mungkin antara lokasi-lokasi menarik yang boleh anda kunjungi sesi keluarga untuk menikmati hidangan-hidangan yang mengikut cita rasa anda. Betul. Tapi hari ini Fatin, kita nak kongsikan sesuatu yang istimewa juga kepada anda penonton wanita hari ini. Betul. Kita ada nasi Arab, kita ada nasi minyak opah, kita ada nasi ambeng depan Fiza tu. Kita ada juga nasi ayam. Mana satu pilihan nasi anda? Klepot. Nasi klepot juga kita ada juga. Pilihan saya pilih, boleh bagi tahu pilihan ke? Tapi saya dah beli agak dah. Awak agak yang macam mana? Yang depan awak tu. Kenapa? Ni. Sebelah dia ada air. Itulah dia. Kita cakap kan tentang hidangan nasi ni kan. Kalau makan nasi minyak, minum pula dengan air sirap pengantin. Memang sedap. Okay. Kalau makan nasi Arab, minum dengan jus strawberry ataupun jus mangga. Sedap lagu itu dia. gu dia. Kalau makan nasi ambeng dan juga nasi klepot ataupun nasi ayam ni, minum dengan air lemon. Sedap. Producer, kenapa air lemon satu je? Terima kasih adik-adik kerana bagi air lemon. Patut tak ada aku sekian. Kita nak kongsikan ini antara menu yang dapat menjadi inspirasi kepada anda. Nak beli boleh, nak masak sendiri pun boleh. Anda boleh sediakan pen dan kertas ataupun rakam apa yang ingin anda lihat kami kongsikan sebentar lagi, Fatin. Ya, dan kalau ada juga menu-menu istimewa anda yang tengah masak dekat rumah tu, kongsi-kongsikanlah dengan kita dekat sini di Facebook dan juga Instagram. Macam-macam kejap lagi tetamu-tetamu kita akan kongsikan antara rahsia-rahsia di sebalik menu-menu ni. Tapi sebelum itu kita mesti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Makanan yang paling saya gemar adalah makanan nasi goreng kampung, nasi goreng ayam dan juga nasi goreng Pattaya. Mudah dimasak, bahan-bahan untuk masak pun agak simple. Saya suka makan nasi goreng kari kambing kerana apabila kari kambing tersebut digoreng semula bersama nasi putih, ianya akan menaikkan aroma dan kelazatan yang berganda. You suka nasi kandar? Sebab nasi kandar ni dia unik. Dia banyak sangat lauk pauk, dia banyak sangat kuah kari berbagai-bagai jenis, sayur berbagai-bagai jenis. And then kalau kita makan tu memang tak ingat dunia. Orang main sebelah pun kita tak pandang. Kita dah pandang nasi. Tu dia. Yang penting sekali kalau kita order nasi kandar, pastikan banjir. Kalau bagi saya sangat suka nasi lemak lah.
Mungkin nasi lemak adalah satu makanan yang simple, tapi gabungan antara sambal, ikan bilis dengan telur rebus dengan nasi lemak tu sendiri kan, yang ada bau daun pandan, ada rasa santan, memang masuk sangat. Dan dia sangat menggamit memori kepada saya, sebab setiap pagi dulu masa zaman sekolah, arwah mak saya akan masak nasi lemak untuk dibekalkan ke sekolah. Nasi yang paling saya suka, nasi kerabu Kelantan. Sebab walaupun even saya orang Kedah, tapi saya suka sangat nasi kerabu Kelantan, terutamanya di bulan puasa. Bila bulan puasa, saya mesti jadikan nasi kerabu Kelantan menu utama. Di mana nasi kerabu Kelantan tu yang paling menarik, warna nasi dia yang semula jadi. Lagi satu, kita letak solok lada. Dalam banyak-banyak nasi, saya suka nasi ulam. Nak nasi ulam yang dibuat hasil daripada air tangan nenek saya. Dia akan kerap buat nasi ulam di bulan puasa saja. Nak nampak awet muda, makanlah nasi ulam selalu. Wow, dengar pendapat orang ramai pun dah terliur kan. Lain orang lain cita rasanya. Ada suka makan nasi campur, ada suka makan nasi kandak, ada suka makan nasi ulam. Apatah lagi kalau ianya daripada air tangan ibu kita ataupun nenek kita kan. Dan hari ini kami nak memberi anda sedikit inspirasi bagi anda yang mungkin nak mencuba sesuatu yang baharu. Mungkin cara kita masak lain. Hari ini kami nak kongsikan cara daripada individu-individu yang kami bawakan ke studio. Untuk menu pertama pada hari ini, kami nak kongsikan kepada anda menu nasi Arab. Okey, untuk menu nasi Arab ini kita bersama dengan Puan Nur Hasimah Hassan daripada Nasi Arab Talam. Apa khabar Puan Hasimah? Apa baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dah nak masukkan apa tu? Ini nak masuk minyak sapi kat dalam. Minyak sapi, silakan. Okey, sambil-sambil kita masak ni, sambil-sambil kita berborak boleh? Boleh. Okay, kalau cakap tentang nasi Arab ni kan, ada orang kata ada pelbagai jenis juga kan. Ada nasi mandi, ada nasi kepsa. Yang menu nak kita kongsikan ni, menu yang mana satu? Ini nasi Arab Mandi. Nasi Arab Mandi. Okey. Bahan utama yang dimasukkan tadi tu adalah minyak sapi. Kenapa kena guna minyak sapi? Bau dia memang wangilah. Wangi. Okey. Ini apa bahan yang nak dimasukkan? Ini bawang, dia bawang Holland dengan tomato dipotong-potong dadu. Okey. Kemudian dah ditumis dulu ke macam mana? Tak, dia tak tumis sebenarnya, tapi saya dah ditumiskan. Okey, masukkan. Alright. Wih, seronok tengok bau dia. Saya bantu boleh? Boleh. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikanlah juga. Adakah ini sebenarnya menu daripada rakan ke? Ataupun macam mana dapat belajar menu nasi mandi ni? Saya ada belajar sikit-sikit lah daripada ni. Lepas tu kita macam kita ubah-ubah sikit lah. Okey. Kita ubah mengikut cita rasa kita lah kan? Cita rasa, permintaan ramai macam tu lah. Faham. Okey. Puan Hasimah, tadi kalau kita lihat kan, bahan dia mudah je. Kita ulang sekali bahan-bahan dia. Kita masukkan minyak sapi. Kemudian ini bawang Holland yang dipotong dadu. Kemudian tomato. Lepas tu 3 sekawan tu. 3 sekawan. Okey. 3 sekawan. Kalau tengok bahannya sikit saja. Ini untuk masak berapa orang ni? Berapa pot beras? Ini satu ni boleh makan 15 orang. 15 orang. Tapi sikit je bahan yang digunakan Okey, ini apa yang nak dimasukkan? Ini masukkan yang kulit kayu manis, bunga lawang. Lepas tu dia punya rempah-rempah nasi Arab tu lah. Rempah nasi Arab. Ini rempah ni memang buat sendiri ke ataupun macam mana? Ini ada yang kita kita beli dah siap. Lepas tu kita ada campurkan perasa, garam. Lepas tu kita bubur sikit serbuk jintan. Okey, kita masukkan dan kita tumiskan. Okey. Kalau kita cakap tentang nasi Arab ni kan, kalau kita lihatlah nasi Arab yang asalnya dari negara Arab ni, dia memang nasi dengan lauk je. Kadang-kadang yang ada pun mungkin apa kita panggil tu yang ada bawang dengan yogurt tu kan. Tapi kalau dari segi gu yang Puan Hasimah kongsikan untuk nasi Arab Talam ni, apa antara lauknya? Lauk dia ayam bakar. Lepas tu kambing mandi tu lah. Kambing rebus dengan nasi kalau kita nak buat nasi Arab kambing mandi. Okey. Kita dah tumis, dah pun pecah minyak. Kita punya bahan-bahan ni, kita dah boleh masukkan apa? Air. Kita masukkan air. Okey, ini yang mesti ramai nak tahu. Kalau kita nak cakap tentang sukatan air ni, ramai juga yang macam nak tahu dekat macam mana nak tahu kalau kita nak cantik beras kita tu supaya tak lembik ataupun tak keras.
Beras ni kita kena rendamkan 1 jam. Okey. Lepas tu kena tapis. Lepas tapis tu terus masuk. Dia ada ke ukuran dia? Contoh 3 pot beras, 3 pot air ke? Ya, sama dia sama tu. banyak air dengan beras. Ya. Supaya baru cantik lah beras tu berderai orang kata kan. Kita dah boleh masukkan beras? Tunggu dia mendidih dulu. Kita tunggu dia mendidih. Okey, kita nak ke belah sana. Kalau kita lihat nasi mandi ni kan, warnanya berwarna kuning. Kalau kepsa warnanya biasa. Okey, jadi kenapa dia berwarna kuning? Dia rempah dia tu dia jadi warna kuning. Rempah dia akan jadi warna kuning. Rempah mendi memang bila masak dia akan jadi warna kuning. Okey, tapi kalau kita lihat, kalau boleh kamera ambil gambar di sini, ini nasi mendi ayam bakar kita yang diletakkan dengan sayurnya ringkas saja. Kita lihat ini adalah hidangan yang seimbang. Ada sayurnya, timun di sini, ada salad dan juga cili hijau lah kalau nak pedas kan. Okey, dari segi lauknya pula yang lain-lain. Sebab kita cakap tadi tak ada kuah kan. Kalau kita di sini kita letak apa? Ini kari, ini acah buah. Dah jadi Melayu lah ni. Ini kena nasi Arab Melayu. Permintaan sebenarnya. Yang ini pula? Yang ini dia punya salsa lah, sambal dia. Salsa yang pun dah di orang kata dah diletakkan elemen kemelayuan lah kan. Lain sikit berbanding nasi Arab yang sebenar. Dan kita makan dengan kari. Kuah kari ni kuah kari apa? Kuah kari ayam. Kuah kari ayam. Kalau kambing kita letak kuah kari kambing. Kadang-kadang ada orang masak nasi mandi ni, dia ayam ni dimasukkan sekali dalam nasi. Tapi ini ayam ni memang dibakar asli. Memang ini ayamnya memang resepi sendiri atau bagaimana? Resepi sendirilah. Resepi sendiri. Okey, Puan Hasimah, antara selain daripada nasi mendi ayam, ada juga nasi mendi kambing. Ada tak lain-lain menu daripada nasi Arab Talam ini? Ada, kita buat nasi daging utara. Oh, nasi daging utara. Okey. Jadi bagi penonton-penonton yang teringin nak menikmati hidangan, ramai terliur dah tu. Nak rasa nasi Arab Talam ini ada menu ayam, ada menu kambing dan ada juga nasi daging utara. Bagaimana mereka nak tengok di media sosial tu? Ada kita punya Instagram dia nasi Arab Talam. Nasi Arab Talam. Kalau nak order berapa hari sebelum ni? Berapa hari? Kalau nak order memang tiap-tiap hari kita ada buat. Tiap hari ada. Oi, bagus tu. Hantar sampai ke mana tu? Lebih kurang dalam ni lah, dalam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Selangor pun hantar juga. Okey, Puan Hasimah, terima kasih banyak-banyak. Jadi yang teringin nak menikmati hidangan nasi Arab untuk tengah hari, petang nanti sempat lagi. Jadi anda boleh pergi ke nasi Arab Talam. Itu tentang nasi Arab. Ada orang kan suka makan nasi berwarna. Ada orang dia kurang makan nasi berwarna. Dia suka nasi putih je, betul tak kan? Itu saya lah tu. Jadi kita nak kongsikan kepada anda antara trivia berkaitan tentang nasi putih ni yang sebenarnya banyak juga kita tak tahu. Ini yang nak dikongsikan oleh rakan wartawan kita Natasha Hamzah. Silakan. Nasi putih merupakan salah satu makanan kegemaran utama bukan sahaja buat golongan dewasa, malah kanak-kanak turut menggemarinya. Biarpun tiada rasa, namun ianya sedap dimakan bersama dengan pelbagai menu lain yang menarik dan mudah seperti telur mahupun sambal. Tahukah anda, nasi putih sebenarnya tidak memberi kesan dalam penambahan berat badan seseorang jika kita mengambilnya dalam kadar yang disyorkan. Bukan sahaja nasi tidak mempunyai kolesterol, bahkan nasi putih juga dikatakan dapat menjadi salah satu sumber tenaga bagi tubuh manusia kerana kandungan karbohidratnya yang sangat tinggi. Selain itu, nasi putih juga elok dimakan bagi membantu memudahkan masalah pencernaan. Nasi putih yang mengandungi kadar serat yang sedikit dan mudah dicerna menjadikan ia salah satu makanan yang sesuai dimakan ketika mengalami gangguan pencernaan. Tahukah anda, nasi putih juga dikatakan sumber yang paling selamat untuk mereka yang mempunyai alahan kepada sesetengah makanan. Nasi putih merupakan sumber yang paling kurang alergen yang boleh menyebabkan seseorang alahan. Justru tidak hairanlah nasi putih sering menjadi pilihan utama dalam menikmati pelbagai juadah istimewa tidak kira siang ataupun malam.
Renjis tipis. Hari ini kita nak bawa mood hari kenduri-kenduri kahwin kan. Kita nak sajikan penonton dengan nasi minyak opah yang mana pemiliknya adalah Umi Kalsum Jaafar atau lebih mesra dipanggil Kak Umi. Okey Kak Umi, hari ini kita nak kongsikan dengan penonton nasi minyak opah ni. Apa sebenarnya kelebihan nasi lemak minyak opah ni kalau dibandingkan yang ada di luar sana? Kalau yang ni jom kita tunjukkan sambil-sambil tu. Kalau resepi nasi minyak opah ni memang resepi keluarga lah. Turun temurun. Lepas tu kita variasikan sikit. So jomlah kita mulakan. Lain sikit rasa dia. Okey Kak Umi. Saya kira penonton dekat rumah tu dah tak sabar dah apa sebenarnya rahsia di sebalik nasi minyak opah ni. Kita nak mulakan dengan masukkan apa dahulu? Kita masukkan dulu butter dengan minyak sapi. Minyak sapi. Okey. Kita dah buka apinya perlahan sahaja. Okey, itu dia. Kau minat saya tolong ke? Boleh. Okey, dan kita masukkan terus. Ni 4 sekawan. 4 sekawan. Dah bau dah. Saya suka masuk ni, sup bunjut ni. Bagi dia lebih beraroma lah. Betul. Okey, dan kemudiannya Kak Umi? Okey, then memang api dia melompat-lompat dia. Memang api dia kecil ke? Okey. Kita adjust dia. Boleh, kita boleh buat dia. Okey, kita masukkan bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang merah juga halia. Yang ni kita mayang je. Okey. Dan saya masukkan juga yang blend. Dan tadi ada saffron di situ. Itu dia punya rahsia dia Kak Umi Itu kita warna dia. Kuningkan dia. Okey. Then baik, kita masukkan. Okey, tumis dia. Sedapnya bau. Sedap kan? Sedap naik pelaming sekali tak? Awak jangan. Okey, lepas tu kita nak tunggu dululah bagi kita dia. Masuk je ni. Daun pandan. Ni bay leaf dan kita masukkan ketumbar, batang tumbar dan juga daun pandan. Okey. Kak Mi betul ke cakap nasi minyak ni susah? Ke macam tengok Kak Mi macam campak je? Dia kata orang lain dia macam pro tau. Okey. So kita dah tunggu semua dah ni. Kita nak last kali kita nak masukkan nasi lah. Ni kita tunggu dulu dia bawang tu masak sikit supaya dia caramelize kan dulu. Orang putih lah dia. So dia baru dia manis sikit kan. Okey, baik. Dan kalau kita tengok ada susu cair dekat situ. Betul. Fungsi susu cair tu kenapa Kak Mi? Kita nak melemakkan sedikit kita punya nasi minyak tu. Lagi. Okey, tadi kita dah masuk dah masukkan margarin, minyak sapi sikit kan. Itu pun dah menaikkan aroma sebenarnya kan. Okey. Kita boleh baukan sekarang. Then kemudiannya kita masukkan susu. Susu ini adalah susu cair yang dicampurkan dengan susu pekat ke? Dengan susu pekat. Dan kita ada sedikit kita punya rahsia kita. Rahsia dia tak boleh bagi tahu. Dia rahsia. Okey, masukkan. Ini sebenarnya resepi turun-temurun daripada opah sendiri kan. Itulah. Kalau kita tengok nasi minyak ni, kalau dekat kita di belah Lembah Kelang ni boleh makan masa kenduri je. Tapi di belah-belah Pantai Timur, diorang makan waktu pagi. Sememangnya ada je kan nasi minyak tu. Kita raikan kepelbagaian budaya tu. Okey, dan kemudiannya kita masukkan cube ayam dan juga garam. Okey. Garam dan kita kacau-kacau sikit. Api memang biarkan perlahan Kak Umi tak, dia sedang-sedang je. Sedang-sedang lah, tak nak dia ni. Okey. Ada orang pujilah periuk Kak Umi cantik. Alamak. Itu dia. Okey, Kak Mi, ada juga kan kalau mana-mana penonton yang berminat dah tengok nasi minyak ni, kat mana diorang boleh dapatkan? Untuk saya punya ni? Ya. Okey, yang ni kita buka weekend je. Weekend saja. Eksklusif. Okey, eksklusif boleh datang dan buat tempahan lah. Ini kena pre-order. Pre-order di Instagram Kak Umi kan. Di Kak Miss Kitchen. Miss Kitchen. Baik. Tu dah menggelegak dah tu. Kan, dah menggelegak dah ni. Dan kita goreng sikit beras ni. Beras ni saya masak ni 5 pot. Okey. So kita goreng sikit. Basmati lah ni. Basmati. Saya memang kalau buat nasi minyak saya suka basmati. Eloklah kan dia nampak sebutir-sebutir. Betul. Baik. Itu dia abang. Kita kacau. Dia
nampak bau dia semua dah rasa cukup. Sekali lagi Kak Umi, kita nak kongsikan Instagram Kak Umi. Okey, Instagram Kak Umi, Kak Mi's Kitchen. Kak Mi's Kitchen. Kak Mi's Kitchen. Tempatnya di mana kalau nak pergi ambil sendiri ke, nak buat tempahan ke? Kita base di Putrajaya. Base di Putrajaya. Okey, selain daripada ini, apa antara yang disajikan juga di Kak Mi's Kitchen? Okey, kita punya signature lah kira kan. Signature Kak Mi's ni dendeng. Dendeng? Ya, dendeng daging. So weekend ni kita nak dia ada juga di sini. Dendeng daging dia. Weekend ni kita nak operasi untuk dendeng Ramadan. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada yang dah tak sabar dah tu. Boleh terus kita order sebab dah penuh. Okey. Dendeng dan kita punya signature lagi pulut kuning. Pulut kuning rendang, pulut berhias. Pinggan dia. Okey, lepas tu ini pastinya dia punya gu dia kita kena ada ni lah. Ada ayam masak merah. Kita ada apa ni Kak Mi? Acar timun dan nenas. Ada juga dalca lah. Barulah lengkap kan. Baru nasi minyak kita. Baik, sekali lagi lah saya kongsikan siapa yang mungkin terasa teringin nak rasa Kak Umi punya nasi minyak ni, boleh terus ke Kak Mi's Kitchen dan boleh kat situ boleh tengok apa yang menu-menu lain yang boleh anda tempah sekali. Baik. Berapa lama lagi tu Kak Mi? Okey, ni dah okey dah, kita masukkan air dia. Baik. Sambil-sambil Kak Mi masukkan air, sambil-sambil kita nak tunggu tu, apa kata kita berehat seketika, kita nak hirup aroma ni. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Rancak di sana tadi ya, kawan saya dengan nasi minyaknya, seronok dia ya. Okey, tapi sekarang ini selain daripada menu nasi Arab dan juga nasi minyak, kami juga nak bawakan ini antara signifikan lah bagi masyarakat Jawa khususnya, iaitu nasi ambeng. Di Malaysia ni ada macam-macam jenis orang kata nasi ambeng ni, Selangor lain, di Johor lain. Jadi sekarang ini kita bersama dengan Puan Fatin Fatihah Nazri dari Nasi Ambeng Kayangan untuk kongsi apa keistimewaan nasi ambeng daripada Puan Fatin ni, Puan Fatin. Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Fatin Fatihah daripada, saya asal daripada Banting. Okey, saya asal daripada Kelang. Dekat je. Okey, secara amnya nasi ambeng ni kita akan ada lauk, mi goreng. Mestinya ada ayam kicap, sambal goreng Jawa dan juga serunding kelapa. Betul. Urap kita panggil lah. Urap. Okey, tapi special ni nasi ambeng Kayangan ni kita olah. Kita buat gabungan beberapa negeri, iaitu Selangor dengan Johor. Dia lebih kepada muar Johor lah nasi ambeng kami ni. Kenapa ada kombinasi tu? Sebab kita nak bagi dia punya, bila kita makan sebab nasi ambeng ni kan makan kan kena gaul dengan pelbagai lauk kan. Jadi kita nak jadi combination rasa tu semua ada. Ada manis, ada pedas, ada masin, nak lengkap. Okey. Jadi kalau sambil-sambil kita nak tunjukkan kepada penonton cara untuk kita hidang ni kan, sambil-sambil tu kita nak borak lah juga. Sebab kalau cakap tentang nasi ambeng ni ada macam-macam jenis. Ada ini yang asalnya memang kita guna ayam kicap. Tapi ada juga lain kan? Orang guna ayam apa tu? Ayam ungkut, ayam masak merah. Dengan kadang ada juga yang buat ayam rendang. Daging rendang. Kadang ada yang ganti ikan tenggiri belada. Itu ikut cita rasa masing-masing lah kan? Cita rasa masing-masing. Dan kalau kita cakap tentang nasi ambeng ni sebenarnya dia ada maksud tersendiri tau tentang nasi ambeng ni. Dia membawa maksud kemuafakatan. Sebab betul. Kalau cakap tentang nasi ambeng ni, zaman dulu-dulu orang Jawa ni kan, kalau kenduri dia memang suka jamu orang makan. Jadi selain boleh dinikmati hidangan ni bersama-sama dengan tak kisah sesiapa saja, tetapi dia juga sebenarnya normally kita akan letak nasi dekat tengah, lauk di tepi-tepi melambangkan kemuafakatan tu. Kemudian dia akan belah 4. Ayam seko kat tengah, kita akan belah 4 dan bahagi bawa berkat lah orang Jawa kata kan, ataupun dibawa balik. Okey, tapi kalau kita lihat ini susunannya dah dimodernkan. Nasi tak lagi dekat tengah, tapi nasi diletak di tepi dan lauk-lauknya juga ada. Jadi kenapa ini dibuatkan lebih nak memudahkan supaya boleh dikongsi ataupun bagaimana? Sebenarnya nasi ambeng Kayangan ni lebih kepada makan bersama di dalam satu talam. Sebab satu talam ni kita sediakan untuk 4 ke 5 orang makan. Okey. Jadi masyarakat Jawa bila diorang akan mengadakan kenduri, tahlil ke, kelahiran ke, doa selamat ke, mereka akan
lebih suka makan beramai-ramai. Okey. Jadi macam kalau masyarakat Melayu lebih kepada hidang dalam pinggan satu-satu kan. Lauk dah asing-asing, nasi pun asing-asing kan. Jadi masyarakat Jawa suka lebih kepada perpaduan kemasyarakatan lah. Dia lebih terapkan kepada macam tu. Okey, kita dah kongsikan 3 lauk utama tadi. Ini lauk yang kebiasaannya, lauk wajib lah ada nasi ambeng ni, iaitu ayam kicap. Kena ada mi, memang kena ada mi. Selalunya kita letak atas kan? Kita letak atas nasi tu. Kemudian ada urap ataupun kita panggil apa ni? Serunding kelapa. Serunding kelapa dan juga sayur tempe ni dengan kubis dan juga suun. Kadang-kadang orang tambah pula dengan hati dan juga pedal ayam kan? Tapi kita lihat kat sini dan juga ikan masin. Ada penambahan lauk-lauk lain ni. Tadi katanya daripada muar kan? Jadi apa lauk-lauk lain yang ditambahkan tu? Kita tambah dengan serunding kelapa ni, dia lebih sedap sebab kita ada campur bahan ikan bilis dengan kencur. Dia lebih sedap digaul dengan ni salad. Dia macam ada salad, ada kobis, ada kacang. Kencur tu dalam bahasa Melayu apa cekur. Cekur. Biasa kalau masak lemak ikan keli pakailah. Orang Jawa panggil kencur, tapi orang Melayu panggil cekur. Okey, yang ini kita tambah dengan serunding ayam. Okey. Serunding ayam, ikan masin dengan tahu bergedil. Okey, dan juga tahu bergedil. Kita silakan kita letakkan di atas dalam dulang tu, yang mana hidangan ini boleh dinikmati untuk 5 ataupun 6 orang kan. Dan kalau kita lihat ni sekarang ni dah siap dibagi-bagikan nasi tu. Tak adalah bergaduh. Kadang-kadang kenapa Syifa ambil lebih, Ain ambil lebih, saya dapat sikit je macam tu kan. Tapi sebenarnya saya ni makan banyak contoh. Jadi kalau macam ni masing-masing dah ada masing-masing punya bahagiannya. Okey, kalau selain daripada nasi ambang ini ataupun nasi ambeng. Nasi ambeng original sebutan nasi ambeng. Okey, apa antara lain menu yang mungkin ada di nasi ambeng Kayangan ni ataupun ini saja menunya? Untuk kita lebih kepada perhantaran sebenarnya. Untuk perhantaran lebih kepada menu utama kita nasi ambeng sahaja. Okey. Cuma kalau kita di gerai kita di Seksyen 6 Kota Damansara, kita ada tambahan menu lah, nasi tomato, soto, lontong yang lebih berasaskan kepada menu Jawa juga. Okey, jadi memang kalau nak rasa menu-menu masakan Jawa ni, bolehlah cari Fatin ni kan. Fatin, sambil penonton nak rasa nasi ambeng Kayangan ni kan. Jadi bagaimana cara untuk mereka menghubungi ataupun mencari Fatin di media sosial? Okey, untuk yang ada Instagram boleh follow @nasi ambeng Kayangan ataupun kat FB pun nasi ambeng Kayangan juga. Okey, nasi ambeng Kayangan. Itu dia tadilah. Kalau ini memang boleh kita order setiap masa ke ataupun macam mana? Boleh. Okey. Boleh. Setiap hari kita ada buat perhantaran untuk kawasan seluruh Selangor dan Kuala Lumpur. Kita, tapi especially kepada Lembah Kelang boleh setiap hari order. Okey. Tapi kalau tak nak dalam dulang, kalau nak pack seorang-seorang makan boleh Kalau nak share dengan kawan-kawan kat office ke kan? Ya. Okay. Hari biasa kita akan lebih kepada single pack. Ini set talam ni kita keluarkan sebenarnya bulan Ramadan akan datang. Okey, inilah dia kan ilham inspirasi nasi kita ini boleh memberi anda sedikit idea dan juga inspirasi menjelang Ramadan nanti. Selepas ini, kawan saya dia nak kongsi menu kegemaran saya. Itu menu kegemaran saya, nasi ayam, nasi klepot dan macam-macam lagi. Tapi sebelum tu kami nak bawa anda semua penonton-penonton wanita hari ini untuk sama-sama kita lihat pergi antara mana lokasi-lokasi menarik untuk kita cari makanan-makanan yang istimewa dan sedap pada hari ini di TikTok. Terus saksikan. Welcome to Makan Tang Mana? Negeri Kedah. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni nak makan warung Pak Din $1. Let's go. Yang bestnya kat sini ayam semua RM1 weh. First nak makan UT celup tepung. Bukan. Sotong celup tepung. Cicah pula dengan sos pedas-pedas manis ni. Ya Allah. Sotong dia lembut weh. Sotong kan. Dia goreng panas-panas tu yang syok tu. Hus bagi 9/10 untuk sotong ni. Next nak makan ikan temenung celup tepung. Tak tahu hampa panggil apa. Orang Kedah panggil ikan temenung. Ikan temenung ni temenung lemak weh. Ikan temenung biasa. Tepung dia pula disalut elok. Lepas tu rangup pula tu. Ikan temenung celup tepung ni harga dia RM3 je untuk seekor. Hus bagi 10/10 sebab sedap gila. Okey, seterusnya ni kalau Hus makan memang legit, tapi Hus makan juga kira apa? Udang celup tepung. Udang dia besar penampak weh, baling pala anjing berterkejut. Hus bagi 9/10. Okey, yang terakhir ni favorite Hus lah, ketam celup tepung. Ketam ni memang rasa fresh, baru naik dari laut je lah. Ketam takkan main daripada langit. Cuma nak makan dah tak boleh makan sebelah tangan, makan 12 tangan. So untuk ketam ni Hus bagi 9.5/10. Kalau tak salah harga dia RM4 kot seekor. Nak cangok pergi pilih try. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu sentosa bulan
memaafkanmu kembali. Demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Aku takkan lelah menunggu. Welcome to Makan Tang Mana. negeri Kedah, kemegahanku, hijau kuning lambang negeriku. Bersatu kita terus maju. Darul Selesai dah ada 3 stesen. Kali ini stesen yang keempat pula. Kita nak kongsi dengan anda berkenaan dengan menu nasi ayam daripada CRG Chicken Rice Guys, yang mana pemiliknya adalah Firman Fauzi di sebelah saya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Firman, katanya hari ini ada menu special yang eksklusif di Wanita Hari ini. Dia nak kenalkan kepada anda semua, iaitu Chicken Rice Claypot. Claypot, ya. Apa antara orang kata secret recipe-nya di dalam Chicken Rice Claypot ni, Firman? Pertama sekali, I want to thank Fatin, Fiza, Rina dan Wanita Hari ini. Sama-sama. Sebab bagi peluang untuk kita kenalkan menu Cina yang kegemaran kami jugalah. So pasal Claypot ni, ingredient dia very simple. All you need is just the chicken, shiitake mushroom, beras and halia. So istimewa dia masak dalam Claypot is the aroma lah kot. Okey, kalau penonton belum tahu, Firman ini adalah makanan dia dari kecil. So dia memperkenalkan kembali lah, disebabkan idea bukan ada ilham dari mana-mana. Memang ini adalah makanan daripada turun-temurun. Firman dia ada keturunan Cina. Okey, dan kita boleh mulakanlah kalau kita nak kongsikan. Nak mulakan terus? Boleh, silakan. So pertama sekali, once you dah ada bahan-bahan dia, kita perapkan ayam. Perapkan dahulu ayam. Okey. Sesame oil. Ni my mum masak, kalau dia masak apa-apa daging lembut kan, rupanya dia kata the trick is sesame oil. Itu rahsia dia. Garam, lada putih and corn flour. Okey, baik. Kita masukkan juga. Lepas tu a bit of soy sauce, cair. Nak bagi dia ada lagi kick lah. Yang ni tak ada garam, so we use soy sauce. Soy sauce termasin. Kesihatan betul. Oyster sauce. Masukkan sos tiram. Kalau ambil masa berapa lama ni sebenarnya Firman kalau kita nak buat satu bekas Claypot ni? Saya rasa dah 15 minit cukup 15 minit? Wow. Okey, tadi sambil Firman buat tadi, dia dikongsikan dengan saya masa isteri beliau dalam pantang dia yang menyediakan makanan-makanan, dan inilah antara makanan yang diberikan, masak sendiri je kan, senang. Ya, sebab dia banyak khasiat ni. We use a lot of ginger untuk Claypot. Banyak kami pakai halia. Kena ada banyak halia lah. Betul. Buang angin orang kata. Buang angin, panaskan badan. Okey, baik. Simpan sikit untuk later. Oh, ada simpan sikit. Okey. Ini kalau cendawan ni hanya cendawan satu jenis cendawan, ataupun kita boleh guna apa-apa cendawan yang kita suka? Apa-apa cendawan. But untuk dapat that flavor umami tu mostly shiitake. Wow, itu rahsia juga. Banyak satu lagi if you want, I pakai tangan ya. Sorry, dah basuh. Perahkan the juice. Nak keluarkan air cendawan tu. Satu dapat flavor, and then second dia akan lagi cepat serap all the flavor bila masak nanti. Wow, ini baru saya pertama kali dengar ni Firman. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey, kalau kita boleh kongsikan juga kan, Chicken Rice Claypot ni sebenarnya kalau kita nak dapatkan di mana tu Firman? I think most of Chinese food court, Chinese restaurant. Tapi kalau di CRG sendiri, kita boleh... belum lagi. Belum lagi. We have all the other family favourite. We macam started off nasi with ayam chicken adalah, rice. We got Penang white mee curry. InsyaAllah Ramadan. InsyaAllah. InsyaAllah Ramadan ni boleh dapatkan di CRG Chicken Rice Guys. Okey, kita nak teruskan. Tengok proses keduanya. Wow, saya tak boleh nak tolong. Nampak macam dia kena orang yang betul-betul mahir. And ni the trick, nak bagi daging tu lembut. Okey. Okey. Tepung jagung kita gaulkan, nak bagi ayam tu lebih lembut, senang nak makan kan? Dia macam dia lock in the flavor bila masak. Dia tak release the juice sebab dia dah coated dengan corn flour tu. Okey. Kacau. Okey, ini Fiza dia punya kegemaran ni Firman. So kita kena buat elok-elok, kena bagi dia kenyang-kenyang. Okey. Okey, dan kemudiannya itu memang kita panaskan. Okey. Alright. So dah perap, we boleh start masak. Okey, jom. Masak, panaskan Claypot dia. Ni my version. Masukkan? I masukkan minyak bijan sikit. Masukkan sebab minyak bijan sikit. Sebab I rasa dia lebih wangi. Okey. Api perlahan ataupun macam mana? Api besar pun tak apa. Besar pun tak apa. Dan halia kita simpan tadi, kita tumis sikit. Okey, tumiskan sedikit. Nak bagi bau atau? Bagi dia bau dan nak keluarkan that
halia punya flavor. Okey, bagus sangatlah ni kan untuk mereka yang mungkin tengah jaga pemakanan ataupun nak cuba sesuatu yang baru, boleh cuba juga nasi ayam claypot ni. Masukkan? Kan? Boleh masuk beras dah. Yang dah kita basuh lah. Kita basuh. Ini seorang portion satu orang. Portion seorang makanlah. Baik, kita masukkan. Tadi Firman cakap 15 minit boleh sediakan satu nasi ayam claypot ni kan. Okey, kita nak tengok 15 minit ke tidak, tapi kita tak sempatlah 15 minit. Okey, ni dah masak dah. Kita masukkan air panas sikit. Panas sikit. Okey, kalau boleh sekali lagi Firman kongsikan dekat mana penonton WHR nak dapatkan menu-menu daripada CRG ni. We have 3 location now. Satu in Shah Alam, our main branch. We have our outlet partner in Subang, SS15. Shah Alam, Subang. And our latest baby dekat Kelang. Wow, yang terbaru ada di Kelang. Jadi orang-orang Kelang kalau nak rasa air tangan daripada Firman, boleh terus ke sana dan boleh rasa sendiri kan. InsyaAllah chicken rice claypot ni kita akan ada pada bulan Ramadan nanti. InsyaAllah. Okey. Jom kita tengok tu sekejap sebenarnya. So now dia dah gelegak. Tak payah tutup dulu lah bagi dia gelegak. Okey. Dia macam teknik biryani juga actually. You kena masak, you masak nasi sampai 3 suku masak. Okey. Then baru you tuang lauk atas dia. Okey, nak tunggu dia. So kena tunggu dia kering sikit. Ambil masa dalam 3-4 minit. Okey, 3-4 minit tu kejap lagi kita akan tunjukkanlah apa dia punya selepas. Okey, kalau kita boleh sentuh juga di sini antara menu-menu lain di CRG Firman. Boleh kongsikan? Ada juga apa yang kita dapat bawa hari ni is our Hainanese chicken rice. Ni menu pertama when we first started lah. We got 2 type of chicken, Hainanese steam and also roasted. Roasted chicken. Semua the original Chinese style spice. Okey. Wow, teknik pun kita pakai teknik lama. Turun-temurun punya resepi lah. Betul. And then we have ni yang our customer like to pair it with, and then my kita punya kudapan petang-petang. Penerbit kita pun suka juga sebenarnya. Wonton goreng yang ayam cincang, dicincang dengan halia juga sikit. Shiitake mushroom juga ada sikit. Ini ada campuran ayam ke apa kat dalam tu? Isi ayam. Daging ayam. Wow, sedapnya. Kejap lagi saya kena cuba. Okey, dan ini? This one is Penang white mee curry. Cara orang makan mee curry dulu-dulu. Baik. If you notice sambal dia asing. Bila dia nak makan baru dia tambah pelan-pelan sampai kena cita rasa yang dia nak. Itu dia punya rahsia dia. Baik, tu dah menggelegak dah tu Firman. Jom kita masukkan ayam tu. Sepatutnya you kena reduce sikit lagi. Bagi dia betul-betul sampai macam betul-betul atas beras. Nampak dia punya beras. Okey. So tapi boleh ke kita boleh masukkan dulu kan? Kita masukkan ayam-ayam yang kita dah campurkan tadi. Nak tunggu sambil-sambil Firman masukkan tu. Kita pun nak tahu juga apa hasilnya. Sebelum itu kita nak tunggu. Sementara nak tunggu tu kita berhenti rehat seketika. Kembali kita akan tunjuk. Apa tu? Dah lupa dah bahan utama dia. Okey, kita masukkan dulu. Ni I rasa yang bagi dekat claypot chicken rice. Memang saja je nak tunjuk yang akhir-akhir. Nak tahu apa hasilnya? Onion. Selepas ini kita akan kongsikan. Kita berhenti rehat seketika. Saja simpan last-last. Selalunya bila you perap masukkan sekali. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Rancak di sana, rancak di sini. Nampaknya kan? Di mana-mana rancak. Kita lihat ini antara menu-menu yang mungkin dapat memberi anda sedikit inspirasi lah. Mungkin ada antara hidangan ni yang dah lama tak dinikmati. Boleh anda fikir-fikirkan untuk beli bahan-bahan dan masakkan untuk disajikan kepada seisi keluarga. Anak-anak kan yang paling suka lah kadang-kadang kalau dapat menikmati hidangan-hidangan sebegini. Ada tak Fatin dalam kalangan salah satu hidangan ni yang memberikan anda nostalgia? Nostalgia pastinya nasi ayam lah. Nasi ayam kenapa Nasi ayam tu sebab dia bukan nostalgia untuk saya, untuk anak saya. Sebab dia masa awal-awal dia nak makan tu, dia minta seminggu nasi ayam je. Saya tak tahulah sebab dia tahu nasi ayam je ke. Nasi ayam awak sedap lah tu. Bukan. Tapi itu yang paling senang dan mudah nak disediakan untuk anak-anak kan. Dan selain itu Fiza, tadi awak cakap apa? Awak dah lama tak makan nasi minyak? Saya suka tu ayam masak merah tu. Okay. Saya pun sebenarnya kalau cakap tentang nasi ayam, kau Fatin, itu memang nostalgia juga. Arwah kakak saya dulu suka sangat makan nasi ayam. Kalau tanya saya, adik bila nak balik macam esok, okey nanti akak belikan ayam esok masak. Dia memang itu favourite dia. Dekat hospital pun itulah menu nasi ayam. Memang itu memang kegemaran dia. Jadi antara lain saya kira menu-menu bila cakap tentang menu makanan ni, dia bukan sekadar menu masakan ataupun makanan dia. Sebab kadang-kadang ada dalam
dalam antara makanan-makanan ni yang mengimbau kembali kita bersama dengan ahli keluarga kan. Kadang-kadang kita tengok nasi ambeng ni teringat contoh arwah nenek kita masak ke dan sebagainya kan. Nasi Arab ni dulu kita kali pertama mungkin Fatin dengan Hazwan dating kat kedai nasi Arab ke kan. Mungkin nasi ni lah kot, nasi minyak ni. Dulu saya ingat nasi minyak orang kahwin je. Bila dah kahwin dengan orang Kuantan, hari-hari makan nasi minyak ke? Oh ya ke? Okey, mungkin lepas ni mak mentua Fatin boleh masakkan nasi minyak untuk kita dekat WH. Okey, selain daripada perkongsian ini juga, kejap lagi kita nak bacakan antara komen-komen anda di Facebook. Kita juga nak kongsikan antara laporan terkini kes COVID-19 yang dilaporkan. Ya, setakat semalam yang mana sebanyak lebih 17,828 dicatatkan. Saban hari kita akan maklumkan antara status COVID-19 dan apa yang kita harapkan peranan kita bersama untuk terus menjaga SOP, terus menjaga penjarakan fizikal. Nak ni nak sekolah ni kan, kita kenalah sentiasa ingatkan dekat anak-anak kita untuk jangan suka-suka nak pegang-pegang bertepuk tampar dengan kawan-kawan tu kan. Kita takut sekarang ni macam-macam varian diperkenalkan untuk kita hindarilah kalau boleh. Tapi kalau cakap tentang kembali ke sekolah ni kan, kadang-kadang mungkin saya bukan belum lagi bergelar ibu, tapi saya ibu saudara. Tapi saya pun risau juga macam saya cakap adik saya, boleh ke Faik tu boleh ke itu, boleh ke ini. Tapi sebenarnya adik saya kata kita je yang risau lebih, dia semua boleh. Dia tahu nak jaga diri dia. Bila mak dia ambil keluar sekolah kan, dia cakap tak apa Faik dah sanitize dah semua, dia kata. Jadi maksudnya ibu-ibu juga semalam tanya juga macam Fariza kawan kita dan ramai lagi Linda, hantar Aryan dan sebagainya, yang mana mereka ni pun hantar anak-anak pergi sekolah daripada tim wanita hari ini, dan kabarnya anak-anak mereka pun alhamdulillah semua good girl, good boy, tak meragam, tak menangis dan semua boleh berdikari sendiri. Dan ini juga ada kaitan dengan topik kita bawakan semalam, yang mana Cik Zaid katakan kan, kita perlu belajar untuk beri ruang kepada anak kita berdikari dan juga beri kepercayaan kepada pihak sekolah juga. Jangan kan? Jadi macam helikopter parenting kan. Itu yang penting kan. Mak-mak ni selalu over lah. Itu mak yang cakap. Okey, kita nak bacakan komen daripada anda di Facebook ni sambil-sambil saya nak buka ni kan. Okey, kata Anur Jahari, nasi ambeng and nasi ayam favourite arwah anak akak. Nasi ambeng paling sedap arwah mak buat. Al-Fatihah untuk arwah mak dan arwah anak akak. Dan itu antara perkongsian daripada kawan-kawan rakan-rakan kita di Facebook lah kan. Kalau kita tahu juga antara menu-menu yang disediakan hari ini, Fiza, kan macam tadi tu claypot, chicken rice claypot tu, dia punya bahan-bahan ni semua yang orang kata menjaga kesihatan, tak ada garam, semua yang orang kata siapa yang nak diet, siapa yang tengah pantang tu sesuai sangat. Okey, itulah kan kita cakap tentang makanan depan kita ni kan. Kita ni janganlah banding-bandingkan makanan kita dengan makanan orang jiran sebelah. Nak macam semalam orang buka puasa makan nasi ayam, kita makan udang galah. Hebatnya awak. Awak bukan puasa makan nasi udang galah. Kita dapat makan nasi ayam je, Wak. Okey, itulah yang kita akan bawakan esok berkenaan dengan apa tadi budaya banding-membanding. Dan kalau kita cakap Fatin, budaya banding-membanding ini bukan dalam kalangan ibu bapa terhadap anak-anak je. Kadang-kadang kita lihat macam ada sesuatu video yang tular baru-baru ini, di mana anak itu meluahkan perasaan bahawa ibunya membandingkan bahawa dia tak dapat masuk asrama penuh. Tetapi budaya banding-membanding ini juga ia berlaku sepanjang hayat kita. Kadang-kadang kita membandingkan status sosial, kita membandingkan tentang kelebihan, kekurangan, membandingkan apa yang orang ada. Kenapa dia bawa kereta tu aku tak bawa? Kenapa dia pakai baju jenama tu aku tak bawa? Dan ini sebenarnya boleh menimbulkan satu masalah juga. Betul, masalah dari segi kesan emosi dan juga tekanan kepada mungkin siapa yang dibandingkan tu, sebab setiap orang ni ada kelebihan dan juga kekurangan. Kenapa dia makan udang galah? Kenapa dia makan udang galah? Udang galah tu contoh semalam. Lain kali bawa. Okey, jadi teruskan bersama kami esok untuk topik budaya banding-membanding. InsyaAllah Farin dan juga Hawa akan bersama anda esok. Teruskan bersama kami. Terus jaga SOP anda. Fiza dah tak sabar dah tu nak rasa nasi ayam halau ni. Ada tetamu. Ada tetamu tadi undang. Kan? Okey, jadi bagi anda semua, jaga diri, jaga SOP, terus kekal sihat insyaAllah. Dan terus ceria dan gembira selalu. Terus tonton kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus